الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya, dan jangan kita biarkan kehidupan ini berakhir dengan kematian kecuali sebagai seorang Islam yang sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Surah Al-Hajj ayat 78. Akhirnya dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan agama dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama bapa kamu Ibrahim. Ia menamakan kamu orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam Al-Quran ini supaya Rasulullah Muhammad menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu dan supaya kamu pun layak menjadi orang-orang yang memberikan keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Oleh itu dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu. Maka Allah yang demikian sifatnya, dia sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Ikhwan muslimin, setiap tahun pada bulan Muharram kita menyambut Ma'al Hijrah atau Hijratul Rasul. Sambutan ini bertujuan untuk mengambil semangat dan iktibar dari penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Kota ini akhirnya menjadi tempat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Sungguh pun pemergian baginda sudah menjangkau 1500 tahun, namun sunnah baginda masih tetap kekal diamalkan hingga kini oleh mereka yang benar-benar muslim, mukmin, muttaqin. Ketiga-tiga gelaran yang disebut tadi, yaitu muslim, mukmin, dan muttaqin, memang menjadi rebutan kepada semua orang yang memahami agama Islam. Gelaran muslim mungkin boleh diberikan kepada sesiapa yang sudah muslim melalui pakaian, tutur bicara dan perbuatan, termasuk kita yang hadir salat Jumaat pada hari ini. Manakala muttaqin
adalah gelaran yang tidak salah jika dinisbahkan kepada diri sendiri, namun ia adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui isi hati sebenar seorang makhluknya. Perenggang di atas dinyatakan kepada umum semata-mata untuk menggambarkan kekerdilan diri kita sebagai seorang manusia ini untuk berhadapan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta setiap makhluk. Oleh itu, apa sahaja gerakan yang diberikan semasa di dunia ini, anggaplah ianya hanya sekadar sebuah penghargaan sahaja. Ikhwanul muslimin, kita perlu merasa bangga dan berbesar hati apabila ada dari kalangan anak bangsa kita, bahkan mungkin dari kalangan keluarga kita sendiri, mereka yang sanggup dan bersedia menjadi sukarelawan dengan menolong orang lain tanpa mengharap sebarang hapuan, gaji atau pendapatan, apalagi nama dan gelaran. Selain dari itu, ada juga yang sanggup keluar negara dengan belanja sendiri semata-mata ingin berbakti dan membantu saudara seagama yang ditindas tanpa mengira bangsa, asal dan keturunan. Kerana wujudnya rasa simpati dalam diri, segalanya dilakukan dengan bersemangat. Sifat seperti inilah yang amat dituntut dan perlu ada dalam diri kita yang mengaku Islam, mukmin dan muttaqin. Perkara ini tidak tertentu untuk satu golongan sahaja, tetapi terangkum di dalam usaha individu atau secara berkumpulan jamaah yang mengajak orang lain melakukan kebaikan dan meninggalkan kelakuan yang mungkar dan sumbang. Sesiapa sahaja terlibat dalam satu-satu pekerjaan kebajikan bagi kepentingan Islam, nescaya keringat mereka yang mengalir atau keluar itu pastinya akan mendapatkan jalan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, kerana tujuannya adalah menolong sesama Islam ke arah kebaikan dan dilakukan dengan ikhlas. Dengan kata lain, mereka melakukannya untuk dakwah atau islah ke arah kebajikan, dan perintah melakukan dakwah ini tercatat di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Al-Imran ayat 104. Artinya, dan adalah ada di kalangan kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh melakukan ma'ruf dan mencegah melakukan mungkar, dan mereka beriman kepada Allah, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Kita para jemaah yang mengetahui tentang perkara ini amat patut mendoakan mereka agar terus gigih dan bersemangat meneruskan pengorbanan atau perjuangan mereka itu. Bahkan patut juga memberikan segala bantuan yang diperlukan, sama ada dalam bentuk harta benda, moral dan tenaga setakat yang termampu. Ingatlah ketiadaan sebarang usaha untuk menyumbang kepada usaha ini berarti kita tidak lagi mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya, di mana Islam mengajar umat manusia agar tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Artinya, bertolong bantulah di dalam perkara kebaikan dan takwa, dan sebaliknya janganlah bertolong bantu di dalam melakukan dosa dan permusuhan, dan takwalah kepada Allah. Berdosa dan kecelakaanlah bagi seseorang yang tidak membantu saudaranya yang bergiat dalam sesuatu jamaah atau kumpulan yang menggalakkan manusia melakukan kebaikan dan ma'ruf serta mencegah yang mungkar.
Lebih-lebih lagi bagi orang-orang yang terlalu mudah menuding jari dengan menzahirkan segala keburukan atau kekurangan yang ada pada mereka yang melakukan dakwah ini. Ikhwanul muslimin, oleh itu kita perlu melakukan apa saja amalan kebaikan dan yang mendatangkan faedah kepada orang ramai sebanyak mungkin tanpa perlu mengharapkan sebang imbuhan, gelaran dan pujian. Apalagi dalam ajaran Islam, segala yang kita lakukan dengan niat ikhlas berarti kita telah melakukan sedekah. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim bahawa Rasulullah SAW sudah ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala, mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka boleh bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang boleh disedekahkan, yaitu setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah, dan hubungan kalian dengan istri kalian adalah sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah salah seorang di antara kami yang melepaskan syahwatnya mendapat pahala? Rasulullah SAW pun menjawab, bagaimana pendapat kalian jika dia melepaskan nafsunya pada yang haram? Apakah ia berdosa? Demikian juga jika melepaskannya kepada yang halal, maka dia mendapat pahala. Memang hadis di atas menunjukkan kelebihan menjadi hartawan dan jutawan mukmin. Namun dalam masa yang sama menunjukkan sedekah itu merangkumi segala aspek kehidupan yang boleh diamalkan tanpa mengira kedudukan. Sungguh rugilah mereka yang mensia-siakannya. Ikhwanul muslimin, jika demikianlah yang kita dengar, maka kita dalam melaksanakan dakwah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan penuh tanggungjawab. Jangan lagi kita meletakkan hasrat untuk menaikkan nama, keturunan, pangkat atau apa sahaja untuk meraih sesuatu gelaran. Jika dengan sebab gelaran tersebut kita terhalang memasuki syurga, biarlah kita tidak dikenali oleh penduduk di bumi, namun dengan sebab kerja dakwah yang mulia ini kita akan dikenali oleh penghuni langit. Inilah tidak berlaku kepada Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in dari Yaman. Semoga Allah Ta'ala memberkati segala jawatan dan gelaran yang diterima kita semasa hidup di dunia. Namun biarlah gelaran Muslim, mukmin, muttaqin juga yang terakhir melekat di tubuh kita ketika tiupan sangkakala kedua bergema di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي وفقنا لفعل الخيرات وأداء الجمع والجماعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت الأوقات والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ikhwanul muslimin, kita hidup di dunia ini adalah sementara. Kita dituntut melaksanakan ibadah dan mengerjakan amal saleh seberapa banyak yang mungkin bagi menyatakan kesyukuran kepada Allah dan menyediakan bekalan akhirat. Di samping itu kita perlu menjaga dan memelihara segala perkara yang boleh membatalkan pahala amal soleh yang kita telah lakukan di sepanjang hidup kita, supaya ia tetap ada dan terpelihara sampai hari akhirat. Antara perkara-perkara yang menghapus atau membatalkan pahala amal soleh ialah: pertama, melakukan perbuatan syirik dan kekufuran; kedua, melakukan kezaliman terhadap manusia dan makhluk-makhluk Allah; ketiga, meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu; keempat, berlaku riya, hasad, dengki dan ujub; kelima, mengungkitkan pemberian sedekah kepada seseorang dengan kata-kata yang menyakitkan. Sebaiknya adalah perbanyakkan amal soleh dan kebajikan, kerana ia boleh menghapuskan dosa-dosa kejahatan yang dilakukan. Beristighfar dan bertaubatlah selalu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat menerima taubat para hamba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أيد بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشاهدها عبدك الحارس لشريعتك ولكن السلطان كبودول يمرمولي سلطان محمد كلمة سلطان يدي pertuan negeri Kelantan Darul Naim. Semoga Allah Ta'ala Tuanku dan juga Sultan Ismail Fitra dunia dan akhirat dari segala bala bencana dan golongan mereka yang zalim. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.